Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé. Bon, aujourd'hui, on va étudier sur pronom personnel sujet en français. Qu'est-ce que c'est pronom personnel sujet en français? On commence. Jadi, pronom personal sujet merupakan kata ganti orang dalam bahasa Prancis. Nah, sujetnya ada 8. Yang pertama, je. Yang kedua, tu. Yang ketiga, il. Yang keempat, elle. Yang kelima, nous. Yang keenam, vous. Yang ketujuh, il. Dan yang terakhir, elle. Sujet yang pertama yaitu je yang berarti saya atau dalam bahasa Perancis kita menyebutnya moi. Tulisannya MOI namun dibaca moi. Nah, attention, apabila kata selanjutnya berawalan vokal yaitu A, I, U, E, dan O serta kata yang berawalan huruf Y dan huruf H atau dalam bahasa Indonesia huruf H, maka sujet je berubah menjadi J apostrophe. Par exemple, yang pertama, j'apprends la musique, bukan je apprends la musique, tetapi J apostrophe apprends langsung. Jadi menjadi j'apprends la musique. Dan yang kedua, konjugasi avoir yang sudah kalian pelajari, yaitu j'ai 21 ans. Seperti itu. Sujet yang kedua yaitu tu atau kamu. Dalam bahasa Prancis disebut toi. Tulisannya TOI tapi membacanya toi. Nah, tu ini, sujet tu ini digunakan untuk berbicara kepada teman atau digunakan untuk berbicara kepada keluarga maupun seseorang yang sudah akrab seperti pacar misalnya atau sahabat seperti itu. Jadi kalian menggunakan sujet tu untuk berbincang dengan teman kalian tersebut. Dengan kata lain, tu digunakan untuk berbicara secara informal atau kepada orang-orang yang sudah akrab, kalian bisa menyebutkannya dengan sujet tu. Oke, sujet selanjutnya yaitu sujet il atau yang berarti dia laki-laki yang disebut Louis dalam bahasa Prancis. Nah, sujet il ini digunakan untuk mengatakan atau menyatakan seseorang maupun sesuatu yang maskulan. Par exemple, un homme yang berarti seorang laki-laki dan un garçon yang berarti seorang laki-laki yang belum menikah. Kalau un homme cenderung ke laki-laki yang sudah menikah. Nah, sujet selanjutnya yaitu sujet elle atau yang berarti dia perempuan. Sujet elle digunakan untuk mengatakan seseorang atau sesuatu yang feminin. Par exemple, une femme, une fille, une sœur et une mère. Selanjutnya, sujet nous atau yang berarti kami atau kita dalam bahasa Indonesia. Nah, par exemple, contoh konjugasi sujet nous dalam bahasa Prancis yaitu nous regardons le film, yang berarti kami menonton film. Nah, sujet selanjutnya yaitu sujet vous yang berarti Anda atau kalian dalam bahasa Indonesia. Nah, sujet vous ini digunakan untuk berbicara kepada seseorang yang lebih tua atau seseorang yang lebih dihormati. Yang kedua, digunakan untuk berbicara kepada seseorang yang belum dikenal. Jadi, kalau tu tadi
informal. Nah, yang vous ini sering digunakan dalam keadaan formal. Nah, selanjutnya sujet il. Sujet il dengan S ini digunakan untuk mengatakan seseorang atau sesuatu yang maskulin jamak atau lebih dari satu. Sujet yang terakhir yaitu L yang digunakan untuk mengatakan seseorang maupun sesuatu yang feminin jamak atau lebih dari satu. Oke, kita langsung ke pengaplikasian sujet-sujet ini ke dalam konjugasi verba. Nah, berikut saya buatkan tabel les pronoms personnels sujet dengan konjugasi verba bahasa Prancis. Untuk orang pertama, kedua, ketiga tunggal sujet dalam bahasa Prancisnya yaitu je, tu, il, dan elle. Dan untuk orang pertama, kedua, ketiga jamak dalam bahasa Prancis sujetnya nous, vous, il, dan elle. Nah, di sini saya cantumkan rumus konjugasi kata kerja beraturan atau yang berakhiran er seperti manger, parler, regarder, aimer, etc. Untuk sujet je konjugasi verba er nanti di belakangnya berakhiran e. Untuk sujet tu berakhiran es. Untuk sujet il dan elle berakhiran e sama seperti je. Untuk sujet nous berakhiran ons, untuk sujet vous berakhiran ez, dan untuk sujet il dan elle jamak berakhiran ent. Seperti yang sudah saya contohkan di verba manger dan verba parler. Silahkan dilihat rumusnya sudah saya bold di sini. Jadi nanti konjugasi verba manger dalam bahasa Prancis sujet je menjadi je mange, tu mange, il mange, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Perhatikan cara pengucapan je, tu, il, elle karena itu pengucapannya sama, hanya saja tulisannya berbeda. Seperti misal je mange, tu mange, tapi dalam tulisannya sujet tu berakhiran es. Seperti itu ya. Masih pada kata kerja berakhiran er yaitu jouer yang berarti bermain. Konjugasinya yaitu je joue, tu joues, il atau elle joue, nous jouons, vous jouez, il joue, elle joue. Par exemple, je joue le football. Football membacanya sama seperti bahasa Inggris ya, karena ini bahasanya dari bahasa Inggris. Jadi je joue le football atau yang berarti saya bermain sepak bola. Kalau misal sujetnya diganti menjadi kamu bermain sepak bola, nah tinggal diganti menggunakan sujet tu menjadi tu joues le football. Jadi sesuaikan sujet dan konjugasinya. Nah, kata kerja berakhiran er yang berikutnya adalah verba acheter yang berarti membeli. Konjugasinya j'achète, tu achètes, il achète, elle achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. Nah, perhatikan kata penulisannya karena di sini ada aksonnya untuk sujet je, tu, dan il, elle, baik singulier maupun pluriel. Par exemple, j'achète 2 sacs, yang berarti saya membeli 2 tas. Nah, kalau sujetnya diganti vous, jadi vous achetez 2 sacs.
Tinggal disesuaikan lagi sujet dan konjugasi kata kerjanya. Nah, kalau semisal sujetnya itu nama orang, misal Vivi membeli 3 tas, maka menjadi Vivi achète 3 sacs. Vivi adalah dia perempuan, jadi menggunakan verba elle. Maka konjugasinya menggunakan konjugasi sujet elle. Vivi achète 3 sacs atau elle achète 3 sacs. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Kata kerja berakhiran er yang berikutnya adalah regarder. Konjugasinya yaitu je regarde, tu regardes, il, elle regarde, nous regardons, vous regardez, il, elle regarde. Nanti disesuaikan saja sujet dan kata kerja konjugasinya. Sudah paham ya? Apabila nama orang nanti berarti misal Léa regarde le film. Léa regarde le film. Mengapa regarde bukan regardons? Karena Léa merupakan seorang perempuan. Dia perempuan, jadi menggunakan sujet elle. Léa regarde le film atau elle regarde le film. Seperti itu. Selanjutnya kata kerja berakhiran ir, seperti partir yang berarti berangkat. Nah, konjugasinya je pars, tu pars, il, elle part, nous partons, vous partez, il, elle part. Di sini susah karena tidak ada rumusnya. Setiap kata kerja ir biasanya belakangnya berbeda, jadi kalian harus menghafalkannya. Par exemple, je pars au campus. Vous partez au restaurant. Vivi part à la faculté. Pengaplikasiannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya saja tidak ada rumus akhiran untuk verba berakhiran ir. Nah, contoh verba yang berakhiran ir berikutnya yaitu verba sortir. Di sini belakangnya sama, yaitu je sors, tu sors, il, elle sort, nous sortons, vous sortez, il, elle sort. Par exemple, Dominique sort au café. Nous sortons à l'école. Jadi kata kerja tak beraturan berikutnya yaitu aller. Selain untuk menyatakan kabar, aller juga bisa digunakan untuk menyatakan verba atau kata kerja bepergian. Konjugasinya je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, dan elles vont. Par exemple, je vais à Paris yang berarti saya pergi ke Paris. Dan yang kedua, vous allez à la plage yang berarti Anda pergi ke pantai. Kata kerja berikutnya yaitu faire yang berarti melakukan. Konjugasinya yaitu je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, dan elles font. Par exemple, je fais du ski yang berarti saya bermain atau saya melakukan ski. Yang kedua, vous faites le badminton. Vous faites le badminton atau Anda bermain badminton. Seperti itu. Nah, sebenarnya banyak kata kerja yang tak beraturan. Hanya saja yang saya sebutkan di sini yang sering muncul atau sering digunakan. Seperti itu ya. Oke, sekian materi hari ini. Merci beaucoup de votre attention et au revoir. Bon courage.